Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 30 Jun 2020. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir di negeri ini menurun dengan 705 orang daripada 220 keluarga masih ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara PPS di beberapa daerah setakat pukul 8 malam tadi. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa 323 penduduk daripada 102 keluarga ditempatkan di 4 PPS di Kota Belud dan 230 orang daripada 72 keluarga ditempatkan di 3 PPS di Tenem. Selain itu, 59 orang daripada 20 keluarga ditempatkan di 1 PPS di Papar dan 93 orang daripada 26 keluarga ditempatkan di 1 PPS di Beaufort. Sementara itu, kesemua penduduk terjejas banjir di 1 PPS di Penampang telah dibenarkan pulang ekoran banjir di kawasan berkenaan semakin pulih dan 5 lagi PPS di Tenem ditutup pada pukul 4.30 petang semalam. 11 daerah melibatkan 152 kampung di Sabah masih terjejas akibat hujan lebat Sabtu lepas, namun banjir beransur pulih. Sementara itu, kerja-kerja pembersihan kediaman terjejas banjir giat dilakukan penduduk terlibat. Tinjauan kru RTM di beberapa kampung di daerah Penampang mendapati rata-rata penduduk yang terjejas mula membersihkan kawasan dalam dan luar rumah yang dinaiki air sebelum ini. Penduduk kelihatan menggunakan air sungai untuk membersihkan lantai rumah yang dikotori lumpur. Yang sana tuh semalam jam 12 kami rehat. Yang sini baru tadi pagi kami sampai sekarang lah kami pergi buat. Ini belum tentu lagi sampai petang siap. Sebab kuliling mau kasih bersih sini. Kami ambil itu yang air sungai, kami kasih bersih sampai dia turun tuh air. Kami duluan lah rumah, lepas tu yang sebelah lah kami kasih bersih ini. Sampai sekarang kami membersih lagi ini. Tapi ini yang turuk sama yang last year itu, yang waktu kamatan, baru ini 2 kali lah. Tapi sekarang turuk betul. Dari malam sampai pukul 1 bersih. Habis itu air kan sampai sini baru itu air. Lepas tu dia turun, kami bersih-bersih lah. Sama sepunya laki tu, di orang lah kami sama-sama. Sampai pagi. Di sini pun kayak bersih. Habis banyak dicakan begini taban. 11 daerah di negeri ini dilanda banjir selepas hujan lebat pada Sabtu, antaranya daerah Penampang, Papar, Beaufort, Kota Belud, Tuaran dan Kota Marudu. Berita 20 ekor buaya terlepas dari kandang buaya di Jalan Ulu Kimanis yang tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak benar. Mengesahkan perkara itu, Ketua Polis Daerah Papar DSP Bartolomeu Ana Umpit berkata berita tersebut adalah palsu. Ketika dihubungi pemberita RTM, DSP Bartolomeu berkata pihaknya telah mengarahkan ketua balai dan anggota untuk memeriksa ladang kandang buaya terbabit serta pemilik ladang memberikan kerjasama yang baik. Hasil pemeriksaan dan tinjauan ke ladang berkenaan mendapati kandang buaya itu berada dalam keadaan baik dan tidak seperti yang ditularkan. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai supaya berhenti menyebar berita palsu berkenaan kerana boleh menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Kumulatif kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 371 dengan pertambahan 1 kes baru dilaporkan di Sandakan. Kes berkenaan dikesan menerusi saringan tempat kerja iaitu di Pasar Sandakan. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, jumlah pesakit sembuh kekal 352 orang, sementara jumlah pesakit yang masih mendapat rawatan 12 orang. Jumlah individu yang masih menjalani kuarantin di pusat kuarantin pula 197 dan 1,117 menjalani kuarantin di rumah. Angka korban akibat COVID-19 di Sabah kekal 7 kes. Sementara itu, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Wong Futin, meminta orang awam di Sandakan yang pernah mengunjungi Pasar Borong Ikan dan Pasar Ikan di Pasar Umum Bandar Sandakan dalam tempoh 14 hingga 28 Jun lepas menjaga dan memantau kesihatan diri susulan pengesanan kes positif COVID-19 di pasar itu.
Sekiranya bergejala, mereka yang berkenaan perlu segera tampil mendapat rawatan di Hospital Duchess of Kent atau Klinik Kesihatan Kawasan Sandakan untuk menjalani saringan COVID-19. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS diminta memantau perkembangan kesihatan para pelajar termasuk guru-guru dan pengawal keselamatan di semua sekolah setiap hari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal berkata Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi telah dimaklumkan bahawa laporan penuh mengenai perkembangan kesihatan di semua sekolah yang beroperasi ketika ini perlu dihantar kepadanya dari semasa ke semasa. Datuk Syafiee berkata langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan negeri mengambil langkah proaktif dalam memastikan keselamatan dan kesihatan semua pelajar, guru-guru dan kaki tangan sekolah sentiasa terjamin dan bebas daripada jangkitan COVID-19. To ensure that we can get everyday report coming from all schools, 221, to monitor the development in terms of how preventive measures have been done, at what level, and there is any requirement assistance needed from the state government, from Ministry of Education. Beliau ditemui media selepas melawat SMK Datuk Peter Mejontin di Penampang. Pembukaan semula sekolah di Sabah melibatkan 236 sekolah iaitu 221 sekolah menengah kerajaan dan selebihnya sekolah menengah swasta membabitkan 16,703 guru memulakan tugas di sekolah masing-masing dengan 45,065 pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang akan menduduki peperiksaan. Sementara itu, Datuk Syafiee mengumumkan sejumlah peruntukan bagi menyediakan pelbagai kemudahan asrama SMK Datuk Peter Mejontin. Kemudahan itu antara lain merangkumi 110 set kemudahan asas. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan secara terperinci jumlah peruntukan tersebut. 55 skim rondaan sukarela SRS di Sabah dibenar beroperasi semula melibatkan kawasan hijau di 24 daerah. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNI Negeri, Delin Lid Belaun berkata kebenaran rondaan bermula pukul 9 malam sehingga 5 pagi berbanding tempoh 24 jam sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di negeri Sabah terdapat 1,061 kawasan hukum tetangga dan kita ada 368 SRS di negeri Sabah. Sejumlah 55 SRS di negeri Sabah yang telah diluluskan. Beliau ditemui RTM selepas meninjau SRS di Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Sri Keramat Putatan. Dalam majlis ini, Delin turut menyerahkan kit rondaan kepada SRS PPR Taman berkenaan. Sementara itu, pengerusi rukun tetangga Taman Sri Keramat Suhaimi Maidin berkata pihaknya akan terus meningkatkan rondaan dan menguatkuasakan norma baharu dalam kalangan penghuni taman berkenaan demi kesejahteraan dan keselamatan penduduk. Yang dengan pakaian yang perlu kami gunakan, pakai mask dan apa itu, saya rasa itu adalah norma baru, jadi kami terpaksa menyesuaikan diri dengan sebaiknya lah. PPR Taman Sri Keramat mempunyai 696 rumah yang dihuni 2,500 penduduk. Pelancong domestik tumpuan utama dalam membangunkan sektor pelancongan negara selepas mula beroperasi 10 Jun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata kerajaan menggalakkan rakyat mengambil peluang melancong di dalam negara untuk membantu memulihkan ekonomi negara. Industri pelancongan ini akan bergiat semula, terutama sekali untuk domestic tourism. Dan kita harap lebih banyak lagi homestay dan produk-produk pelancongan akan bergerak semula. Saya sarankan supaya kita melancong. Bila lagi kita melancong ke tempat sendiri, go domestic tourism, ya. Datuk Dr. Jeffrey ditemui media dalam majlis pembukaan semula operasi kampung stay dan homestay Walai Tokau, Kundasang. Menurutnya, kerajaan giat melaksana usaha membantu sektor pelancongan dan ia terbukti dengan dana RM1 bilion untuk sektor berkenaan di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana selain pewujudan saluran televisyen pelancongan sebagai platform pengusaha pelancongan mempromosi perusahaan masing-masing. Sementara itu, homestay Walai Tokau, Kundasang milik pengusaha
Pengusaha Koperasi Homestay Walai Tokau Kundasang berhad, Kopstay yang mula beroperasi sejak 26 Jun mendapat sambutan menggalakkan dengan tempahan mencincah 60%. Walai Tokau Kundasang mempunyai sebanyak 58 buah rumah yang aktif menerima tempahan. Kami hanya membuka pada Jun 26. Kami memikirkan bahawa penjagaan kesihatan persediaan, terutama sekali dari segi SOP, haruslah disediakan sebaik mungkin dan dapat dipraktikkan dengan betul oleh pengusaha-pengusaha kami di sini. Sejumlah 1.4 juta ringgit disalurkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan kepada Pertubuhan Peladang Kawasan PKK Beluran untuk menaik taraf pusat pemprosesan sarang burung walit PPK berkenaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kianti berkata projek naik taraf itu melibatkan kawasan seluas kira-kira 0.5 hektar sekaligus meningkatkan nilai sarang burung dan menjamin pulangan lebih baik kepada peternak burung walit di daerah itu. Naik taraf pusat ini juga dapat memastikan produk sarang burung walit yang dihasilkan berkualiti dan memenuhi protokol ekspor bukan sahaja ke China, malah seluruh dunia. Pengusaha-pengusaha burung walit akan dapat menjual sarang burung walit mereka di pusat pemprosesan burung walit yang dikendalikan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang Kawasan Beluran. Ini akan tentu sekali memberi jaminan harga yang lebih baik, akses yang lebih baik kepada pengusaha-pengusaha burung walit di Beluran. Datuk Ronald ditemui media dalam majlis pelancaran naik taraf Pusat Proses Sarang Burung Walit PPK Beluran. Terdahulu beliau yang juga ahli Parlimen Beluran menyampaikan peruntukan tabung pembangunan urus niaga peladang berjumlah RM320,000 kepada 7 pemohon yang diluluskan. Beliau turut menyaksikan sesi menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Agrobank dan PPK Beluran bagi mewujudkan kerjasama dalam pelan pembangunan usahawan burung walit mikro. Baik, sekian dahulu berita pagi Sabah. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas. Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 30 Jun bersama saya Fazril Hisham Afandi.
Kerajaan negeri akan bekerjasama dengan sektor swasta dalam mewujudkan dasar ekonomi sosial pasca COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah berkata, antara lain dasar itu adalah untuk mempromosi ekspor makanan negeri dan memberi insentif kepada para pelabur. Ia juga bagi menentukan ruang kerjasama antara kerajaan negeri dan sektor swasta menerusi rundingan untuk merumuskan dasar tersebut. Dato' Amar Douglas berkata demikian ketika mengunjungi sebuah syarikat tempatan yang khusus dalam pengeluaran pelbagai jenis sos dan produk makanan restoran di Kuching. Beliau merangkap Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah berkata, kerajaan akan membantu syarikat tempatan untuk menembusi lebih banyak pasaran antarabangsa. Ini bagi merealisasi visi Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Joharidun Openg ke arah menjadikan Sarawak sebagai pengeksport makanan dan produk makanan menjelang tahun 2030 yang mengurangkan defisit import masa depan. Sementara itu, dalam program berasingan, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berpuas hati terhadap tahap kepatuhan prosedur operasi standard bagi pengoperasian semula di 2 buah sekolah menengah di Kuching. Dato' Amar Douglas meluangkan masa hampir 1 jam di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Arang sebelum meneruskan lawatan ke SMK St. Thomas. Beliau turut meneruskan kunjungan ke Pasar Petana untuk memeriksa aplikasi COVID Trace di lokasi berkenaan. Turut mengiringi beliau Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Sim Koo Hian. Kementerian Pengangkutan Sarawak akan membina papan tanda keselamatan di Sungai Limbang. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, papan tanda tersebut akan didirikan di kawasan berisiko dan tumpuan pengguna. Di dalam memastikan keselamatan pelayaran untuk semua pengguna yang menggunakan sistem pengangkutan sungai, terutamanya di Sungai Limbang, Kementerian Pengangkutan Sarawak melalui Lembaga Sungai-Sungai Sarawak akan mendirikan 5 papan tanda keselamatan di laluan yang dijangka akan mendatangkan bahaya kepada masyarakat, perkapalan dan pengguna-pengguna sungai. Ini adalah masih dalam proses tender. Jelasnya, bagi memperkasa sistem pengangkutan sungai yang lebih efisien, lebih banyak alat panduan pelayaran dan papan-papan tanda keselamatan akan didirikan di seluruh sungai-sungai yang telah diwartakan di negeri ini. Tambahnya lagi, penyelenggaraan fasiliti di bahagian Limbang di bawah Lembaga Sungai-Sungai LSS akan diteruskan mengikut keutamaan berdasarkan kepada jumlah peruntukan yang diluluskan. Beliau bercakap demikian dalam sidang media selepas menghadiri majlis perasmian kempen kesedaran awam keselamatan dan kebersihan sungai anjuran LSS dengan kerjasama 7 agensi awam lain di Dermaga Kastam Limbang. Program itu bertujuan memberi kesedaran terhadap keselamatan pengangkutan sungai dan amalan penjagaan kebersihan sungai. Sementara itu, ketika ditanya mengenai kekerapan penerbangan Limbang Miri ketika ini, beliau memberi reaksi berikut. Mulai dari 1 hari bulan Julai, jadi bilangan pesawat akan bertambah. Misalnya di pesawatnya, penerbangannya ke Limbang pada bulan Julai akan datang ini akan bertambah daripada 11 ke 20 seminggu. Sekarang ya 11 pesawat saja. Pengurangan jadual penerbangan ini disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan sejak Mac lalu. Projek pembinaan grid bekalan air Sarawak bagi kawasan Teluk Melano mula beroperasi semula selepas ditangguhkan ekoran pandemik COVID-19. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu, fasa kedua projek yang bernilai RM5 juta ini melibatkan pembinaan telaga tiup yang diperlukan untuk mengepam air dari bawah tanah ke loji perawatan air Teluk Melano sebelum digunakan oleh penduduk setempat.
Dato' Amar Jamilah Anu berkata projek yang bakal siap dalam tahun ini akan memberi manfaat bekalan air bersih di Kampung Teluk Melano dan kawasan sekitar. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melakukan tinjauan ke tapak projek dan penyerahan tapak projek daerah kecil Sematan. Pada tinjauan sama, Dato' Amar Jamilah berkesempatan berkunjung ke tapak projek Anjong Usahawan yang kini sedang dalam proses tender dan dijangka mula dibina dalam tempoh terdekat serta siap pada tahun depan. Sekarang bagi usahawan Anjong Usahawan, kita telah pun diberitahu bahawa telah dimasukkan di dalam tender. Kan? Bagi pihak masjid pula, kita sedang bekerja bersama dengan pihak Land Survey dan sudah semestinya lulus dan kita akan dapat membuat iaitu satu-satunya landscape di kawasan ini dengan adanya masjid dan Anjong Usahawan di kawasan yang ada yang kita lihat pada hari ini. Pusat perniagaan itu turut menyediakan pelbagai kemudahan termasuk pembinaan bangunan masjid yang baru di Teluk Melano bukan sahaja digunakan oleh penduduk setempat malah pengunjung dari luar. Dato' Amar Jamilah juga memberi keyakinan kepada penduduk setempat bahawa pelbagai usaha pembangunan sedang dirancang ke arah menjadikan kawasan itu sebuah hub pelancongan yang mampu mempertingkat sosioekonomi di Tanjung Datu. Projek penyambungan bekalan elektrik ke kawasan Stalon yang terletak dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang merupakan satu lagi usaha yang memperlihatkan kesungguhan kerajaan negeri bagi menyediakan kemudahan asas kepada rakyat di negeri ini. Projek yang menelan kos 17 juta ringgit akan siap pada penghujung tahun ini dan bakal memberi manfaat kepada lebih 200 orang penduduk di kawasan berkenaan. Wartawan Muhammad Al-Hadi Syamsawi ada laporannya. Stalon adalah penempatan masyarakat Iban yang terletak kira-kira sejam menggunakan bot laju dari Bandar Sarike. Terdapat hanya 10 buah rumah panjang dan sebuah sekolah rendah di kawasan ini. Bagi Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar yang juga Wakil Rakyat Kuala Rejang, Datuk Len Talif Saleh, beliau tidak mahu kesusahannya semasa kecil yang hanya menggunakan pelita ketika belajar terus diwarisi generasi akan datang di kawasan itu. Perjuangannya untuk mendapatkan kemudahan bekalan elektrik di kawasan itu bermula 4 tahun lalu dan telah diluluskan kerajaan negeri sebelum mula dilaksanakan tahun lepas. Kalau kita lihat dari segi kos, memang itulah cabaran-cabaran yang kita terutama sekali kalau kita melihat dari segi kita menarikkan wayar dari Belawai sekurang-kurang 5 km yang merintasi Sungai Belawai yang begitu lebar luas sekali. Jadi itulah sebabnya kos ini begitu tinggi sekali. Bagi penduduk Stalon, kabel elektrik yang merentangi jalan-jalan di hadapan rumah panjang mereka bakal menamatkan kepayahan menggunakan set generator diesel selama ini. Satu genset diperuntukkan untuk satu rumah panjang. Satu rumah panjang contohnya ada 20 rumah panjang. Di dalam setiap 20 rumah panjang tu dia orang collect untuk beli minyak. Jadi dalam purata dalam satu bulan satu pintu memerlukan kos 100 biasa, bukan 24 jam tu, sekadar 6 jam saja dari pukul 6 sampai pukul 11. Penggunaan elektrik untuk perbezaan dengan genset barang mudah rosak dan macam tidak tahan lama lah macam itu untuk penggunaan genset sebab dia direct current macam itulah. Perasaan tu memang excited lah, orang cakap orang excited. And then kalau nak tengok perbezaan dia kalau lepas ada elektrik nanti kan, so daripada segi kos kita memang nampak perbezaan. Selepas siap, sambungan ke 10 buah rumah panjang dan sebuah sekolah rendah akan dilaksanakan sebelum aliran elektrik grid akhirnya akan tiba ke Stalon. Usaha kerajaan negeri membekalkan elektrik kepada penduduk Sarawak bukan satu cabaran mudah kerana pelbagai halangan seperti keadaan geografi, lokasi penempatan dan kos penyambungan elektrik. Namun, ia tetap dilaksanakan walaupun menelan kos yang tinggi. Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Berita RTM.
Sepasukan anggota Regimen ke-4 Kor Amor Diraja gagalkan kegiatan jenayah rentas sempadan di Ladang Empaling, Kampung Stas, Bau pada Ahad lalu. Menerusi kenyataan, kegiatan tersebut ditemui berlaku 50 meter dari sempadan Malaysia-Indonesia yang melibatkan pembinaan sebuah jambatan kayu bagi mewujudkan jalan keluar masuk. Hasil pemeriksaan mendapati sebuah kenderaan jenis pacuan 4 roda, 4 buah lori dan 10 orang dipercayai pendatang tanpa izin parti sedang memunggah barangan runcit selain sebuah jengkaut yang melakukan jalan di lorong tikus berkenaan. Kesemua parti dilaporkan melarikan diri ke sempadan Indonesia sejurus melihat kelibat anggota, namun barangan yang ditinggalkan berjaya dirampas. Nilai rampasan dianggarkan bernilai RM491,000. Seorang warga tempatan turut ditahan yang merupakan tuan tanah dipercayai bersubahat selaku tekong darat dengan membenarkan aktiviti jenayah rentas sempadan dijalankan. Mengambil kira pelbagai faktor di samping bantuan yang mencurah-curah semasa awal Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Persatuan Anak Vai Bintulu PAVB mengambil inisiatif mengagihkan bantuan bekalan makanan kepada golongan memerlukan, khususnya melibatkan penduduk di beberapa perkampungan di Bintulu. Menurut Presiden PAVB Pandi Suhaili, bantuan tersebut sebagai langkah membantu golongan yang terjejas akibat kehilangan sumber pendapatan sepanjang PKP. Karena pada di awal COVID, di awal PKP, kita melihat banyak NGO, bantuan daripada kerajaan mencurah-curah datang kepada rakyat dan sudah tentunya kalau kita membuat pada waktu tersebut, kita rasa akan bantuan itu akan berlebihan. Jadi kita telah mengambil keputusan sebelum ini supaya kita tahan dulu sebab kita memang menjangkakan tempoh PKP ini akan berlanjutan dan sekarang adalah masa yang sangat sesuai. Sebanyak lebih 450 pek makanan diedarkan kepada setiap ketua isi rumah KIR terpilih melalui ketua kampung masing-masing. Bantuan macam contoh selalu orang-orang yang ada berduit lah, tuan-tuan yang anak-anak di kampung depan tu lah. Saya mengucapkan terima kasih lah. Serba sedikit lah dapat membantu meringankan beban semasa kita COVID ni. Ini adalah bantuan yang kali yang kedua saya rasa lah. Jadi pada hari ini saya mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada pihak penerima. Mudah-mudahan dengan adanya sumbangan seperti ini dapatlah meringankan beban yang ditanggungkan oleh pihak penduduk di bawah jagaan kuasaan saya. Sumbangan berkenaan adalah peruntukan yang disalurkan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Datuk Amar Muhammad Asfi Awang Nasar yang juga merupakan anak tempatan Bintulu, selain sumbangan individu perseorangan melalui PAVB untuk disalurkan kepada penduduk terjejas. Sekian berita pagi Sarawak, saya Fazrul Hisham Afandi. Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi.